Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah masuk tu boleh share dulu Kita tunggu lagi beberapa kawan-kawan anak murid saya nak masuk mengaji sama-sama. Okey, boleh? Okey, sediakan pensel, sediakan Al-Quran, sediakan nota. Alhamdulillah, Puan Faridah Muhammad Amin. Alhamdulillah saya pun dapat bersama dengan semua tuan-tuan dan puan-puan petang ni. InsyaAllah. Apa khabar Puan Faridah? Puan Faridah dari mana Puan Faridah? Kan nak murid saya dekat Shah Alam ni. Boleh komen, berkenalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang baru masuk. InsyaAllah boleh share, share pada kawan-kawan. Tak ada yuran pengajian. Yuran pengajian share je, okey. Sediakan buku nota, mungkin pensel ke kan. Kalau ada Al-Quran sendiri, boleh juga Al-Quran sendiri. Okey, tapi kalau rasa senang tengok Al-Quran saya pun boleh, tapi sediakan nota. Sebab nanti senang boleh ambil nota Okey, hari ni kita akan baca Al-Baqarah muka surat 5. Muka surat 5 daripada ayat 25 hingga 29. Alhamdulillah. Ini merupakan hari ke-4 lah. Kan? Ialah hari ke-4 saya live kat petang-petang ni sebabnya nak mengelakkan tidur lepas Zuhur ni kan. So kita baca Al-Quran dan saya akan baca slow je insya-Allah. Terima kasih Puan Faridah Muhammad Amin share. Semoga ramai lagi kawan-kawan kita dapat manfaat dekat sana kan. Insya-Allah. Okey, clear tak skrin saya? Siapa yang dah masuk ni boleh komen kalau clear suara. Okey, so boleh komen. Kalau tak clear ke apa ke, boleh beritahu ya. Terima kasih Puan Zalila Amin. Clear suara dan gambar? InsyaAllah. Okey. Saya tunggu dalam 1 minit lagi. Okey. Sebelum kita mula. Okey, Alhamdulillah jelas Cik Mawar, Hamijah Al-Yaman. Okey, jelas InsyaAllah. Sekejap kita tunggu 1 minit lagi. Tunggu kawan-kawan kita.
Okey, sebelum kita mula, saya nak beri satu hadis daripada hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya." Ni ada, saya tengok dalam buku Adab Pembaca Al-Quran, tulisan Imam Al-Nawawi, tapi dia dah ditulis dalam bahasa Melayu. Dia buku dia macam ni. Okay, kita tengok sikit buku dia. Saya suka buku ni sebab buku ni memang memberi motivasi kepada adab-adab pembaca Al-Quran. Buku ni bagus sebab penulis asal buku kitab ni adalah tu Imam An-Nawawi tu. Nama kitab tu adalah At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab pembaca Al-Quran. Tetapi ni ini dia dah ditulis dalam bentuk bahasa Melayu. Buku ni sangat bagus untuk memberi motivasi untuk kita terus baca Al-Quran. Insya-Allah. Dia keluaran Telaga Biru. Ditulis semula oleh Telaga Biru lah. Okey. Dan dalam tu dia memang ada ceritakan macam mana kelebihan yang membaca Al-Quran dan para penghafaz Al-Quran. Lepas tu macam mana ada adab, bagaimana pula adab kepada guru Al-Quran kita, dan guru pun ada adab dia kepada anak murid. Semua ada dalam buku ni, insya-Allah, yang telah ditulis asalnya oleh Imam An-Nawawi. Dan ni buku ni ditulis dalam bahasa Melayu oleh dikeluar cetak oleh siapa ni, Telaga Biru. Telaga Biru. Terima kasihlah Telaga Biru telah memberi satu telah memudahkan cara kita. Ya, memang hadis tu sangat terbaik. Memberi syafaat. Kalau kita tahu sebenarnya Al-Quran ni bukan sahaja syafaat tu kita tunggu ke akhirat. Sebenarnya di dunia pun Al-Quran telah memberi syafaat ataupun pertolongan kepada orang yang membacanya. Orang yang baca Al-Quran dapat ketenangan. Orang yang membaca Al-Quran, Allah ada satu dalam surah Al-Fatir, Allah kata orang yang membaca Al-Quran tu adalah mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi. Macam tu. Maksudnya Al-Quran tu sendiri telah memberi syafaat tu kepada pembacanya di dunia ini sendiri. Kalau kita tengok pun ustaz-ustaz yang memang menghafaz Al-Quran, hidup mereka alhamdulillah kita tengok kan. Insya-Allah. So tak ada apa lagi yang kita harapkan bila kita baca Al-Quran, kita dapat rahmat dan barakah Allah, insya-Allah. Okey, kita mula. Okey, insya-Allah kita mula untuk bacaan Al-Quran petang ni. Al-Baqarah, bacaan slow-slow, ngaji sama-sama dan slow-slow. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah daripada ayat 25, ataupun kalau Al-Quranul Karim tu dia muka surat 5. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya sama-sama ya, baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha nipiskan ya. Okey. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, hati-hati ihdinas sirat. Sebab kadang kita selalu kan macam tu. Dia okey, bunyi okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati, an'amta, satu hamzah, satu ain. Okey, lagi sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dha tu 6 harakat. Bila ada ombak lepas tu bersabdu 6 harakat. Okey, kita akan mula muka surat 5 insya-Allah.
Okey, kita teruskan muka surat 5 untuk muka surat 5 Kejap saya hal sikit. Okey. Kita sambung muka surat 5. Okey, surah Al-Baqarah. Okey, Al-Quran muka surat 5. Bas masuk dengan shin sabdu. Wabashiril ri sabdu dengan lam depan sikit. Ingat bacaan Al-Quran adalah pergerakan ke hadapan. Jadi kita kena tengok kalau dia ada sabdu kat depan. Tengok ni macam ni, ba ada sabdu dengan shin. Ri ni sabdu dengan lam. Wabashiril ladzina amanu panjang ada alif lepas dia, nu panjang ada waw lepas dia. Tengok alif yang ada tanda kosong sengit ni maksudnya dia tak guna. Tapi dia kena ada kat situ sebab penulisan untuk sempurna maksud tu kena ada. Tapi dia tak digunakan, tak dibaca lah maksudnya. Amanu wa amilus. Tengok pergerakan ke depan sikit. Lu tu sabdu dengan sad. Ni sad. Okey, bunyi dia sad. Jadi lu masuk dengan sad. Lu so. Okey, so baris atas, lepas tu ada alif kecil panjang 2 harakat. Lihati. Lihati, ha pun panjang. Okey, ingat ha ni ha apa? Ha ni ha pedas. Ha pedas So bila ha pedas nipiskan. Ha macam tu, ti macam tu. Lagi sekali, wa amilus, masukkan sekat sad, terus wa amilus solihati sabdu dengan nun, anna lahum. Tengok ini lam atas, lepas tu ni ha. Lam ni baris atas dia, lam ni di baris atas bunyi la. Ingat ni lam. Bawah dia ha. Ini memang penulisan Al-Quran macam ni. Tak apa, kalau kita selalu tengok nanti insya-Allah kita dah biasa. Sebab masa ni ikut saya. Okey, lam baris atas, lepas tu ni ha depan mati dengan mim. Anna lahum ja sabdu dengan nun. Ja sabdu dengan nun. Lepas tu nun, kan saya cakap kalau huruf yang bersabdu ni sebenarnya dia guna 2 kali. Pertama dia sabdu dengan baris sebelum tu. Maksudnya dia masuk. Baris sebelum tu kena masuk. Okey, terima kasih. Okey, teruskan share. Kalau baru masuk tu boleh share dengan kawan-kawan. Boleh bantu kawan-kawan juga. Okey, kalau huruf bersabdu, ni tanda sabdu W ni maksudnya tanda sabdu. Ni tanda W. Okay, nampak jelas? Tanda W ni maksudnya sabdu. Jadi huruf yang bersabdu dia guna 2 kali. Pertama nun tu kena sabdukan dengan baris sebelum tu. Tengok ni. Okay, dia kena sabdukan dengan sebelum tu baris tu. Maksudnya ja, ini jim. Ja sabdu dengan nun, jan. Lepas tu dia baris, kali kedua dia guna pula ada baris atas, na. Tapi na tu kena panjang sebab ada alif kecil. Ingat alif kecil bukan baris bunyi. Tetapi alif kecil tu memberi tanda panjang 2 harakat. Okey, jannatin. Jannatin. Okey. Okey, kita ulang semula baca. Okey, sebenarnya boleh berhenti kat hujung ni Kita boleh berhenti kat hujung ni. Okey, kita baca daripada awal. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Okey? Allahu akbar. Okey, lagi sekali. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Matikan ta. Okey, ingat bila kita berhenti, kat sini saya cakap boleh berhenti kan. Bila berhenti, matikan huruf yang berbaris paling last. Jadi huruf yang paling last kita nak berhenti kat situ adalah tin. Jadi matikan kat situ. Matikan tu jadi na ni. Na ni lepas tu dia panjang sebab ada alif. Jannat. Macam tu okey, lepas tu kita tengok bawah. Okey, tengok ni. Ini ta. Ini jim. Ta baris atas bunyi ta. Mati dengan jim bunyi taj. Ri. Ri panjang ada ya. Memang ya ni. Okey.
Memang ya ni dia tak ada titik, tetapi ya ni tetap ada. Jadi bila baris bawah selepas tu ada ya, panjangkan 2 harakat. Ta matikan jim. Tajri panjang. Ini tengok nun dah tak ada tanda mati, jadi dengungkan seolah-olah nak masuk ta. Dengungkan ikut saya. Nama dia ikhfa, hukum dia kat sini ikhfa hakiki. Tak apa, tak ingat pun tak apa, ikut saya baca. Okey. Ni ta. Tengok ni pun kan rumah ta. Ni rumah ta juga, tapi ni baris atas tapi mati dengan ha. Ini ada titik satu, ni mati dengan jim, tapi ni mati dengan ha. Min tahtiha ha. Tengok depan sikit, kan saya cakap bila baca Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi tengok kat depan tu ada mati dengan lam. So ha ni mati dengan lam kat depan ni. Tahtihal. Lagi sekali, tahtihal mati dengan nun. Anhar. Okey, kenapa ustazah panjang, lepas tu kenapa pula mati ra? Sebab kita nak berhenti. Okey, ini tanda waqaf yang sebenarnya. Ni boleh waqaf, tetapi sambung lebih utama. Tapi kalau tak cukup nafas, lebih baiklah waqaf kat sini. Maksudnya berhenti. Waqaf tu berhenti. Baiklah berhenti kat sini. Okey. So bila berhenti, matikan huruf yang terakhir. Sebelum mati huruf terakhir tu ada alif. Jadi alif ni bukan bunyi kan. Kan saya cakap selalu alif ni untuk apa? Tanda panjang. Jadi tu yang kita kena tarik panjang. Anhar. Macam tu. Okey, cuba lagi sekali. Tajri min tahtihal anhar. Ni anhar. Ingat ni tah. Nipiskan ha. Tiha biasa, ha gelak, ni, ha bulat ni ha gelak. Ha nipis ni, ha yang pedas ni. Lepas tu anhar ni pun ha gelak. Lagi sekali tajri min tahtihal anhar. Macam tu, boleh? Okey, sambung. Ni kaf, baris depan ku, sabdukan dengan lam. Masukkan dengan lam, lepas tu lam tu baris atas pula. Lepas tu ma ada baris panjang 2 harakat sebab ada alif lepas dia. Kullama ruziqu. Ku pun panjang. Ruziqu. Ku. Dia bukan ku, bukan ke. Bukan. Tak ada dia, tapi dia jitu kat tekak. Anak tekak dalam sikit. Kullama ruziqu. Ku tebal dan waw ni 2 harakat. Minha, mi mati dengan nun. Ni nun, ni ha. Ha yang gelak biasa, ha bulat ni tadi macam ni juga. Ini adalah antara penulisan ini bentuk-bentuk ha. Ni pun ha, ini pun ha. Minha, ha panjang ada 2 harakat. Ni dengung. Tengok nun tak ada tanda mati kan. Jadi dengungkan. Bila dengung, mana-mana hukum dalam tajwid Al-Quran ni nak baca, bila nama ada dengung je, confirm kena baca 2 harakat. Maksudnya kena tahan 2 harakat. So kita kena baca mitha. Lepas tu seolah-olah nak masuk dekat tha selepas itu. Mitha. Ingat tha ni hujung lidah di antara 2 gigi. Hujung lidah di antara 2 gigi. Okey. Thamaratin. Thamaratin. Okey, tapi tengok, baca Al-Quran adalah pergerakan ke depan. Tengok kat bawah tu, alamak, ada sabdu dengan ra. Jadi tin ni tak bunyi tin dah, tapi masuk dekat ra. Sabdu tu masukkan dekat ra. Min thamaratir rizqan. Tengok tanwin ni. Ni tanwin nama dia, 2 baris. 2 baris ataupun nama dalam tajwidnya adalah tanwin. 2 baris atas ini dah tidak selari. Kalau dia selari, ada setengah Al-Quran, ada setengah tanwin dia tulis 2 baris tu dia selari macam ni. Contoh macam ni dia tuliskan qa. Ni selari. Selari, tapi yang ini, yang ni dah tak selari. Dah tak selari, dia macam sangat kan. Dia macam ni kan. Sebab dia ada formula kat sini. Okey.
Saya punya kamera tak boleh nak fokus. Okey. Ini selari, ini tak selari. Jadi bila dia tak selari yang macam ni, dia ada hukum kat situ sebenarnya, ikhfa hakiki. Jadi dengungkan. Macam tadi juga, ini pun ikhfa hakiki, tapi ni nun mati. Tapi ni ikhfa hakiki yang tanwin. Ala kulli hal, dua-dua tu memang ikhfa hakiki juga. Okey, ikut saya. Tak apa, kalau tak tahu macam mana ustazah nak dengungkan, kan, nak ikhfa kan, ikut je saya bunyi dia. Rizqan qalu. Dia seolah-olah macam nak sebut nun tapi gantung lidah. Kalau nun kita sebut qan. Perasan tak? Hujung lidah dekat lelangit atas. Qan. Sebut qan. Qan. Tetapi kalau ikhfa ni yang tak selari macam ni, kita kena rizqan. Hujung lidah tu jangan jejak, jangan parking dekat lelangit atas. Gantungkan sikit, lepas tu bersedia sebut qa. Ini memang cara bacaan untuk ikhfa hakiki. Tapi tak apa, ikut je saya. Okey, nanti confuse pula kan ustazah. Okey. Okey, sambung kita ambil kat sini. Okey, min thamaratir. Masukkan T, masukkan dengan ra. Okey, min thamaratir rizqan qalu. Qalu, qa panjang sebab ada alif, lu pun panjang sebab ada waw. Ingat, lepas baris depan kalau ada waw ni, waw tak ada tanda apa-apa, panjang 2 harakat. Qa selepas dia ada alif yang tak ada tanda apa-apa, panjang 2 harakat. Okey? Okey, kita ambil daripada sini. Kita baca sampai qalu. Ingat, tanda berhenti lam alif ni maksudnya la, tak boleh berhenti. Jadi kalau tak boleh berhenti kat sini, berhenti kat depan sikit. Ni dia dah bagi tanda. Al-Quran ni dia bagi tanda. Kat sini boleh berhenti, tapi nanti ulang sini. Okey? Okey, kita cuba. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Okey? Hadza. Tengok ada sabdu kat depan. Ingat, bacaan Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi kena tengok kalau ada sabdu kat depan, ha panjang sebab ada alif selepas dia, panjang 2 harakat. The sabdukan dengan lam dekat depan sikit. Hadzalladzi. Tengok depan sikit ada ya, baris bawah selepas dia ada ya, panjang 2 harakat, mat 2 harakat. Okey. Hadzalladzi. Hati-hati the. Makhraj huruf zal apa? Hujung lidah di antara 2 gigi. Jadi bukannya kita baca macam ni, macam bunyi zai. Jangan baca macam zai ada bunyi berdesir tu. Okey, hazallazi. Tu salah. Dia kena hadzallazi. Dia macam tumpul sikit sebab hujung lidah kena di antara 2 gigi. Okey? Ni panjang zi. Lepas tu ruziqna. Tengok ruziq, zai bawah zi, mati dengan qaf. Baca Al-Quran pergerakan ke depan, tengok dia ada mati. So mati maksudnya mati huruf ni kena mati dengan yang baris sebelum tu. Ruziqna, na panjang 2 harakat. Okey, qaf tu dia ada bunyi pantulan, pantulkan. Ruziq ada bunyi q tu. Dia ada hukum. Tak apa, tak ingat, tapi ikut cara saya baca. Ruziqna min. Ni ikhfa hakiki. Dengungkan, lepas tu bersedia nak sebut qaf. Jangan sebut nun, jangan baca min. Salah. Dia kena min qabl. Macam mana ustazah nak berhenti kat sini? Ni boleh berhenti Okey. Macam ni. Okey, ba dah mati. So bila kita berhenti, kena matikan huruf yang terakhir tu, iaitu lam baris depan ni. Lam baris depan lu. Jadi matikan lam tu. So matikan ba dulu, baru mati lam. Lam ni kalau mati macam mana? Dia punya makhraj ataupun tempat huruf tu keluar, hujung lidah kita tekan dekat lelangit belah atas. Cuba baca. Contoh, katalah a mati dengan lam. Al. Hujung lidah macam tekan dekat lelangit atas macam sengit sikit kan. Macam tu. Jadi matikan ba, lepas tu matikan macam tu. Okey, boleh? Tapi tak adalah bunyi le, tak ada, tak boleh. Tapi kita letak, parkingkan hujung lidah tu. Parkingkan hujung lidah dekat lelangit atas. Okey, okey, kita cuba. Min qabl. Boleh? Min qabl.
matikan ba. Ba bila mati tu ada bunyi pantulan tu sikit. Be tu. Lepas tu ada sikit. Okey. Tapi tak ada bunyi lu, li, lu. Tak ada. Okey. Letak. Mesti parking yang paling terakhir makhraj huruf lam. Okey, kita cuba baca lagi sekali. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Qabl. Hujung lidah naik dekat langit atas. Okey, itulah makhraj huruf lam. Jadi bila dia mati kena parking huruf tu dekat mana dia punya makhraj ataupun tempat dia keluar. Okey, bila kita waqaf ni berhenti kat sini. Okey, tak apa, nanti kita banyak jumpa lagi kat depan Okey, kita sambung. Wa utu jangan tolak sangat jadi ain. Wa utu tu panjang ada waw. Okey. Okey, jelas tak? Kalau jelas ke tak jelas ke boleh beritahu ada pertanyaan boleh tanya dengan saya. Okey. Senyap je. Fokus ke apa tu? Okey, kita sambung Wa utu tu panjang sebab apa? Ada waw. Ni alif ni tak digunakan. Tengok alif ni ada tanda kosong sengit. Jadi sebenarnya dia tak guna tapi dia kena ada. Dalam penulisan Al-Quran tu dia kena ada kat situ. Untuk sempurnakan maksud dia. Okey. So kena baca wa utu bihi panjang, hi panjang sebab ini kepala ya. Panjangkan 2 harakat. Terima kasih Puan Rosmawati, jelas Cik Muhammad Zaki, terima kasih. InsyaAllah teruskan, kita teruskan kelas. Bihi, hi panjang 2 harakat. Okey. Sebab ini kepala ya. Okey, kepala ya. Tapi kalau kita berhenti dekat sini, contoh. Terima kasih Azimah Arsad, anak murid saya ni. Okey. Okey. Kalau kita berhenti kat sini, kita tak baca bihi dah, tapi kita berhenti bih. Wa utu bih. Terima kasih Muhammad Kamal, Sudarsih, Kakashi. Ramai rupanya. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita berhenti, kita bantikan bih. Tetapi nama pun ni sebenarnya nama dia mad silah qasirah. Silah tu maksud dia adalah menyambung. Jadi bila sambung baru kita baca panjang. Panjang 2 harakat. Yang ni 2 harakat. Ini kepala ya ni 2 harakat saja. Okey. So wa utu bihi mutasyabiha. Okey, berhenti kat sini. Okey, ingat kalau panjang nafas ini sebenarnya sambung. Okey, tanda sad lam ya ni sambung lebih utama, tapi berhenti pun boleh. So kalau rasa memang kita jenis tak cukup nafas, berhenti je kat situ. Okey, berhenti kat situ. Ulama qura' dah bagi boleh berhenti kat situ. Jadi ambil je berhenti. Okey, so tanwin 2 han ni bila berhenti kena jadi satu baris, lepas tu 2 harakat. Okey, nama dia mad iwad. Okey, tak apa, tak ingat nama pun tak apa. Yang penting tahu nak baca. Okey, sambung Wa utu bihi mutasyabiha. Tanwin berhenti 2 harakat kat situ, satu baris saja. Okey, sambung. Walahum. Okey, walahum, hu mati dengan mim. Okey, Mikun Ibrahim. Dia tanya, bila kita waqaf sebab tak cukup nafas, perlu tak ulang ayat sebelumnya? Pertanyaan daripada Mikun Ibrahim. Okey, Cik Puan Rabiah Yusof, Waalaikumsalam. Okey, kita jawab ke sahabat kita tanya Mikun Ibrahim. Kalau tak cukup nafas, kita waqaf katalah macam ni contohlah. Contoh dia macam ni. Nafas pendek. Contoh kita baca macam ni. Pertama, okey, kalau perkataan tu, cerita tu sempurna, maksudnya kita faham ataupun kita dah faham maksud dia, so boleh. Maksudnya berhenti, lepas tu sambung je baca. Tapi kalau tak cukup nafas dan kita tak tahu maksud tu sempurna atau tak, ambil semula daripada depan. Okey, saya bagi contoh macam ni kita baca. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kata tak cukup nafas. Ambil sikit
ini satu perkataan, ini dua perkataan. Ni ambil kat wa'amilus salihat. Wa'amilus salihati anna lahum jannat. Tak cukup lagi nafas. Ambil je. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Macam tu. Boleh? Maksudnya kita boleh berhenti kat mana-mana, tapi kita sambungkan cerita tu tolak sikit. Tetapi macam ni, Al-Quran ini dia dah ada bagi tanda macam suggestion, maksudnya dia dah bagi cadangan untuk berhenti. So boleh berhenti macam ni, boleh berhenti kat sini, hujung ni, ambil balik dekat annalahum ni. Macam tu. Macam ni juga. Tanda ni la tak boleh berhenti. Tetapi dia bagi suggestion, kalau tak boleh, tak cukup nafas, berhenti dekat qalu hujung ni, lepas tu ambil balik qalu. Macam tu. Okey? Boleh? Saya harap membantu tadi persoalan. Dan lagi satu saya nak ingatkan, kalau nak berhenti yang tak cukup nafas, seolah-olah macam ni, kalau berhenti tak cukup nafas, kita pun kena planning nak berhenti dekat mana. Salah satu yang tak boleh berhenti, contoh macam ni lah. Katalah kita baca dekat sini kan, hadzal ladzi tak cukup nafas ni, alamak tak cukup nafas lah. Kita berhenti macam ni yang tak boleh. Hadzal ladzi sebab ini dah satu perkataan lain. Kalau boleh berhenti pada perkataan sempurna. Contoh hadzal ladzi ruziqna. Ni satu perkataan. Macam tu. Ambil balik. Ruziqna min qabl. Macam tu. Okey. Contohlah kita bawa kereta kan. Bawa kereta. Dah tengok minyak ni dia dah berkelip. So dia dah berkelip tu maksudnya dia dah ada tanda. Oh, kita dah kena isi minyak. So benda tu kena planning. Jadi bila kita nampak alamak macam tak cukup nafas lah. Okey, planning. Planning dekat perkataan mana nak berhenti. Lepas tu ambil semula ke depan sikit. Okey? Boleh? Okey? Okey? Kalau Mikon Ibrahim tadi ada apa-apa lagi nak tanya, boleh tanya. Okey lagi. Dan saya punya macam semalam juga saya punya petua ada dua petua bila nak jaga nafas bila baca Al-Quran. Yang pertama, nak mula tu ambil nafas. Maksudnya lepaskan nafas yang sikit-sikit, lepas tu ambil nafas sempurna, simpan dekat perut. Okey, lepas tu bila tengah baca tu lepaskan sikit-sikit. Ini memang perlukan latihan sebenarnya. Yang kedua, apa saya cakap semalam? Lupa pula lah Ustazah. Ustazah lupa pula. Itu salah satu. Okey, kata macam tu lah, kena planning tempat berhenti. Okey, kita sambung. Dekat walahum tadi kan. Okay ni. Walahum, hu mati dengan mim. Fiha. Fi panjang. Fi panjang sebab ada ya selepas dia. Ya ni tak ada baris apa-apa. Jadi kena panjang. Fi tu kena panjang. Macam mana nak tahu perkataan tu sempurna? Okey, macam mana nak tahu perkataan tu sempurna? Okey, benda ni satu, memang kena latihan, selalu tengok Al-Quran macam ni. Wa ni maksud dia dan, walahum ni satu perkataan, fiha satu perkataan, azwajun satu perkataan, mutahharah macam tu. Okey, dan kadang ada Al-Quran yang ikut perkata macam tu. So itu pun tanda yang bagus lah Al-Quran tu, sebab dia dah beritahu itu satu perkataan. Okey, okey. InsyaAllah Nakhazimah Hassan. Tak apa, saya memang halalkan semua ilmu saya. Okey, kita sambung. Walahum fiha niha. Panjang, ada ombak tak? Ombak. Selepas ombak tu dia temu dengan apa? Hamzah. Jadi apa petua saya? Ombak, selepas ombak ada hamzah berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Regardless dia mad wajib ataupun mad jaiz. Ala kulli hal pun kedua-duanya dibaca 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kita dah belajar tajwid, kita kena kenal juga. Kalau hamzah yang ada alif, confirm dia mad jaiz munfasil. Tapi kalau ombak, lepas tu hamzah dia duduk sorang-sorang. Sekejap saya cari mana contoh.
Tak ada pula. Tak ada. Nanti kalau ada jumpa kita ni. Kalau lepas ombak Hamzah dia duduk seorang-seorang, confirm dia mat wajib. Ala kulihal pun mat wajib mutasil dengan mat wajib jaiz mufasil ni pun dua-dua dibaca 4 atau 5 harakat. Baca kena betul dulu. Okey, insya-Allah. Nanti sikit-sikit lama-lama kita boleh ingat hukum tajwid tu. Insya-Allah Okey, sambung. So ha ni berapa? Ha ni 4 atau 5 harakat. Lepas tu ni a mati dengan zai. Az wa ada alif selepas dia, alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris bunyi tetapi dia memberi tanda mat 2 harakat, kena panjang. Jun tetapi ada, tengok, baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Jadi ada sabdu di hadapan ni. Masukkan sabdu ni ke baris jum ni, jun. Jadi jum. Bila mim sabdu, tahankan 2 harakat. Wajib dengung. Mim sabdu dengan nun sabdu. Jadi masukkan dengan dengung sekali. Dengung 2 harakat. Jumutah. Ta sabdukan dengan ha. Ingat, huruf yang bersabdu ni dia guna 2 kali. Pertama digunakan sebelum tu baris, yang pun lepas itu dia sendiri pun ada baris dia. Masukkan dengan sebelum yang huruf tu, baris sebelum tu, lepas tu lepaskan ada baris dia. Okey, contoh kita baca azwajum mutahharah. Okey, kita berhenti kat sini. Saya cakap apa? Bila berhenti, matikan huruf yang berbaris paling terakhir. Bila mati tu, okey, kalau ta marbutah, ta bulat. Okey, ustazah pakai ta marbutah. Yalah, tapi nama dia ta bulat. Senang, ta bulat. Bila ta bulat mati, kena ha, tukarkan pada ha. Okey, tak apa, tak ingat dulu tak apa, ikut saya baca. Okey, kita ulang daripada depan. Walahum fiha. Ha, baca berapa harakat? Ombak hamzah 4 atau 5. Okey. Walahum fiha azwajum mutahharah. Okey. Okey, kita sambung. Wahum, hu mati dengan mim. Tengok, baca Al-Quran pergerakan ke depan. Wahum fiha. Fi kena panjang, lepas tu ada ya yang tak ada tanda apa-apa ni. Mat 2 harakat, baca 2 harakat. Ni pun ha, panjangkan 2 harakat, ada alif selepas dia. Fiha kha, bunyi kha. Jangan tak ada bunyi kh tu dia kena ada bunyi kha. Dia ada bunyi bergeser dekat situ. Okey, sila geserkan. Sila geserkan sikit janganlah panjang sangat. Janganlah macam tu sangat. Kha. Tapi dan ingat, kha ni dia kena o sikit. Dia bukan kha ke. Dia kena o sikit. Fiha khalidun. Bila berhenti, matikan nun, huruf yang berbaris paling akhir tu. Lagi sekali kita baca. Wahum fiha khalidun. Matikan nun. Sebelum nun tu ada waw, jadi kena panjang. 2, 4 atau 6 harakat. Panjang dia. Boleh? Boleh semua? Terima kasih Puan Farida. Terima kasih Ahmad Raimi Al-Marbawi. Terima kasih, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, kita sambung kat bawah sikit. Okey, alhamdulillah, ayat 26. Okey, ayat 26. Okey. Okey, kita sambung. I sabdu dengan nun. In masukkan. Inna Allah. Tengok, na ni sabdu pula dengan nama Allah ni. Maksudnya na ni sabdu dengan lam. So nama Allah, kalau sebelum tu baris atas, tebalkan. Inna ni tahan 2 harakat. Inna Allah la lam alif. Selalu saya cakap kan, lam alif ni macam mana? Lam alif tu adalah, tengok saya. Okey, lam alif ni adalah satu lam yang datang dulu, selepas itu alif. Jadi maksudnya selepas la tu kena panjang ada alif. Jadi lam alif tu kena panjang 2 harakat. La, ya mati dengan sin. Yastahyi. Ta mati dengan ha.
ta. Ta baris atas mati dengan ha. Kena ha nipiskan. La yastahyi. Yi kena panjang. Sebab tengok ni kepala ya. Sebelum ni kat atas ni kepala ya ni satu je, tak ada ombak. Bila kepala ya ada ombak, okey, kalau ni kita baca 2 harakat, ini paling sikit doublekan 2. Maksudnya paling sikit 4, tapi dia boleh baca juga dengan 5. Maksudnya yi ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Nama dia mad silah tawilah. Kalau kita tahu mad silah qasirah ni qasirah. Qasirah pendek sikit 2 harakat je. Tapi mad silah tawilah panjang sikit, 4 atau 5 harakat. Maksudnya dia double 2 daripada yang mad silah qasirah. Okey? Okey, lepas tu mati dengan nun an. Tetapi ni dah tengok, nun dah tak ada tanda mati, jadi masuk dekat ya. Bila nun bertemu dengan ya ni masuk dekat ya. So ni masuk dekat ya. Lepas tu dengung 2 harakat. Ya mati dengan dot. Ingat, dot tidak qalqalah, dia tak ada bunyi d. Tak ada, salah. Okey, tak ada d tu. Dia kena telan d tu. Tahan, jangan lepaskan. Yadriba mathalam. Okey, lagi sekali. Okey, boleh clear? Yadriba mathalam. Hujung lidah di antara 2 gigi. Lan sabdukan dengan mim. Mathalam. Ingat, pergerakan ke depan, dia ada sabdu kat depan. Bila mim sabdu, tahan 2 harakat. Mathalam ba'udatan. Ba'udatan. Okey, ataupun kita wakaf lah kat sini. Kita berhenti kat sini. Okey, kalau kita berhenti ta bulat ni jadi matikan dia jadi ha. So dia akan bunyi mab'udah. Macam tu. Betul-betul tu. Saya dengar. Saya dengar. Betul tu. Ba'udah. Macam tu. Okey, boleh? Okey, kita ulang daripada awal ni sampai ba'udah. Boleh? Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalam ma ba'udah. Mathalam, sabdu dengan mim. Tengok pergerakan ke depan sikit hati-hati. Okey, kita sambung. Fama ma ni mim. Okey, mim ada alif lepas dia, jadi panjang 2 harakat. Fama fawqaha. Nampak tak saya punya ni? Okey, boleh? Okey. Fama panjang 2 harakat. Fa baris atas fa. Boleh Mak Yu, memang boleh share je. Memang saya ajak share dengan kawan-kawan Semoga orang yang baru nak baca ataupun nak memperbaiki bacaan boleh ikut saya. Saya memang ajar yang kiranya beginner betul-betul. Tapi kena kenal huruf lah. Tapi tak apa, tak kenal huruf pun boleh ikut saya baca. Macam tu Okey, fa baris atas mati dengan waw, faw. Qaha fawqaha. Panjang ada 2 harakat sebab ada alif lepas dia. Okey, baris atas lepas tu ada alif, panjang 2 harakat walaupun kita berhenti kat sini. Okey, ingat kita berhenti kat sini. Okey, berhenti. Okey, kita baca fama fawqaha. Boleh? Fama fawqaha. Okey, kita baca lagi daripada sini. Masukkan masuk kat ya sebab ada hukum kat sini idgham bi gunnah. Masukkan dekat ya dengan dengung. Dot jangan bunyikan d. Yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Okey. Fa'ammal. Tengok baca Al-Quran, pergerakan ke depan. Ada sabdu dengan mim. Ma ni pula sabdu pula dengan lam. Lam tu baris atas. Ingat kan, huruf sabdu ni dia memang huruf yang bersabdu diguna 2 kali.
Dia guna sebelum tu baris tu masuk kat dia, lepas tu dia ada sendiri baris dia. Okey? Lagi sekali. Fa ammal ladzina amanu. Ikut saya. Fa ammal ladzi, hujung lidah di antara dua gigi. Fa ammal ladzina amanu. Nun panjang, ada waw dua harakat. Okey? Fa baris atas, ya mati dengan ain. Ain bunyi dia ain. Jadi bila dia mati jadi ya. Ya mati dengan ain. Fa ya'lamu, mu panjang dua harakat. Na annahul sabdu dengan nun. Na tak panjang. Walaupun selepas ni ada alif, tetapi alif ni digunakan untuk hamzah. Jadi alif ni tidak bagi tanda panjang untuk na ini. Okey, faham ya? Lain yang macam ni. Amanu ni panjang sebab hamzah. Minta maaf. Selepas hamzah ni ada alif. Sebab alif ni tak guna untuk siapa-siapa. Jadi dia bagi tanda panjang untuk a. Tetapi alif yang ini digunakan untuk rumah hamzah. Kalau nak tahu, hamzah ni memang suka ambil rumah orang. Overtake. Saya suka pakai perkataan overtake. Jadi alif ni tak bagi tanda panjang pada na, tapi alif ni digunakan untuk hamzah. Hamzah. Tapi bunyi dia a ni bunyi hamzah. Okey, a ni sabdu dengan nun. Annahul na tu okey, a masukkan dengan nun sabdu, tahan dua harakat. Macam tu. Tahan. Annahul, hu mati dengan lam depan. Kan baca Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi tengok kat depan tu ada mati. Annahul haqqu. Sabdu ha, sabdu dengan qaf. Haqqu. Boleh? Haqqu. Haqqu. Annahul haqqu. Min mati dengan nun. Tapi tengok, alamak, nun tak bagi tanda mati. Cuba tengok pergerakan ke depan sikit. Sabdu dengan ra. Jadi mi tu kena sabdu dengan ra. Masuk kat ra. Mir rabbihim. Lagi sekali, mi sabdu dengan ra. Kan sabdu ni dia kena masuk. Kalau huruf tu bersabdu, masukkan dengan baris sebelum dia. Mir ra. Ra tu sabdu pula dengan ba. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Okey, mir rabbihim, masuk kat ra. Boleh? Okey, kita sambung. Kita baca dari fa ya'lamu sampai rabbihim. Boleh? Fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bihim, matikan mim. Jangan tarik mir rabbihim. Tak boleh tarik. Dia kena mati terus sebab mim mati. Sebelum dia tak ada ya ke apa. Dia terus je mati dengan hi. Him jadi dia. Mir rabbihim. Okey, boleh? Okey, kalau skrin tak nampak ke apa, beritahu sebab pada saya skrin saya, alamak. Allahu Akbar. Okey, pada saya skrin saya penuh je nampak. Okey. Okey, kita sambung. Okey, sambung. Wa ammal ladzina kafaru. Sabdu dengan mim. Bila mim sabdu, berapa harakat? 2 harakat. Ya, betul-betul. Cik Zamani Zainal. Sama-sama. Memang tak ada jalan pintas kita nak baca Al-Quran. Memang kita kena baca. Tak ada kita tunggu je, kita bayang je kan. Boleh pandai baca tak, tapi memang kita kena baca. Itu yang dinamakan learning process ataupun proses pembelajaran. Kan, macam kita belajar ABC dulu, still kita kena belajar huruf tu dulu. Lepas tu kita sambung-sambungkan. Mula-mula mungkin merangkak, lepas tu insya-Allah semakin mahir. Insya-Allah. Okey, yang penting kena teruskan. Sebab Allah tak cakap pun tak dapat pahala pun orang yang baca merangkak. Still dapat pahala. Jadi kena teruskan. Orang baca merangkak lagilah 2 pahala. Allah bagi. Nanti saya terangkan lagi hadis tu. Okey, kita baca. Mati dengan sabdu dengan mim. Lepas tu mim sabdu berapa harakat? 2. Wa ammal ma sabdu dengan lam. Wa ammal ladzina kafaru.
kafaru. Ru panjang 2 harakat. Ya, Puan Jamila, seronok ngaji. InsyaAllah, alhamdulillah, itu semua Allah yang beri. Allah beri semua. Okey. Okey, sambung. Fayaqulu. Fayaququ panjang 2 harakat. Lu, ku ada waw. Lepas tu lu panjang 2 harakat. Nama. Ma panjang ada alif lepas dia. Madza. The panjang kenapa? Kenapa tu? Cuba anak murid saya yang dah biasa ikut. Sebab ombak, okey, lepas ombak ada hamzah. Kalau lepas ombak ada hamzah, confirm berapa? Confirm 4 atau 5 harakat. Apa yang panjang 4-5 harakat? Huruf baris mana? The ni. Baris yang sebelum ombak tu yang kena panjang. Bukan tu. Okey. Okey. Madza ara panjang ada alif lepas dia. Aradallahu. Da sabdu dengan lam. Nama Allah. Jadi kena panjang. Madza aradallahu bihadza mathala. Okey, lagi sekali. Tengok betul-betul, hu tak panjang. Jadi ni baca Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi daripada atas ni nak turun ke bawah. Tengok betul-betul, hu tak panjang. Lepas tu biha. Ha ni panjang ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris bunyi. Tetapi alif kecil bagi tanda panjang 2 harakat. Biha, za pun panjang ada 2 harakat, ada alif. Mathala. Okey, ni ada tanda mim atas. Ingat tak semalam kita ada mim toge? Kan? Kan kita ada berjumpa. Nanti kalau siapa yang baru ikut kelas saya mungkin tak jumpa lagi, daripada atas tak jumpa lagi. Dia ada mim toge macam ni tau. Mim toge. Kepala apa, dia ada ke bawah macam ni. Lagi satu, tengok yang tadi ni adalah ni, tengok ni. Ni mim kecil je kat atas. Mim kecil je kat atas. Okey, mim kecil ini adalah lazimnya berhenti. Wajib berhenti. Lazimnya berhenti mim kecil ni. Ingat ada beza, ni ada 2 beza ni lain. Ini iklab ataupun yang baris, kalau dikata baris kat depan, so katalah nun katalah nun. Nun ada mim macam ni. Nun baris depan ada mim, so nu mati dengan mim. Nu mati dengan mim, jadi num. Tapi ini mim lazimnya memang kita berhenti. Berhenti baca sekejap, lepas tu sambung je lah. Macam tu okey. Boleh? Ingat dia memang ada 2 jenis ni. Ni satu mim toge. Mim toge ni tanda untuk masukkan dengan yang baris sebelum tu. Tapi mim yang kecil macam ni kat atas ni adalah untuk berhenti, tanda tempat berhenti. Boleh berhenti dekat situ. Boleh? Okey, kita baca lagi sekali. Okey. Kita baca slow-slow. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tak boleh tulis atas Al-Quran. Macam mana tu? Tak boleh tindan kertas ke atas Al-Quran? Okey. Bihadza mathala. La ni berhenti 2 harakat. Walaupun dia tanwin, tapi bila tanwin ni kita berhenti kat sini, jadi dia satu baris tapi berhenti 2 harakat. Okey? Okey, ke depan. Yudil, di sabdu dengan lam. Mim tidur. Okey, terima kasih. Ni mim tidur Okey, boleh. Yudil, di sabdu dengan lam. Yudillu bihi. Bihi. Hi panjang 2 harakat. Mad silah qasirah. Yudillu bihi. Hi 2 harakat panjang sebab ni ada ya kecil. Kepala ya. Jadi kena panjang 2 harakat. Kathiran. Masuk. Ni tanwin tak selari. Jumpa dengan waw. Masukkan dekat waw, lepas tu tahan 2 harakat. Tahan 2 harakat. Okey. Sekejap Okey, tahan 2 harakat. Kat sini. Okey. Kena dengung, lepas tu tahan 2 harakat. Yudillu bihi kathiran. Kathiran. Masuk kat waw.
Wa ya mati dengan ha. Wa yahdi, di panjang 2 harakat sebab ada ya, walaupun ya ni tak ada titik. Tetapi dibagi ini memang ya juga. Jadi selepas baris bawah kalau ada ya, panjang 2 harakat. Wa yahdi bihi, lagi sekali ada ya kecil. Jadi panjang 2 harakat bihi ni. Bihi kathira. Okey, kathira. Tha dua hujung lidah di antara gigi atas depan hujung lidah ditekan dekat di antara 2 gigi depan tu. Thi. Dia bukan si. Dia tak boleh banyak bunyi, ada bunyi macam sin. Tak boleh. Tak boleh sebab dia bukannya sin. Dia thi. Hujung lidah di antara 2 gigi. Lepas tu ron ni jadi satu baris bila kita berhenti. Skrin blur Skrin blur ke Ustaz? Okey. Skrin okey tak? Ada yang kata blur. Okey, skrin saya okey. Saya punya handphone lagi satu pun okey juga, skrin. Okey, boleh. Okey. Okey, boleh. Okey, tak apa. Okey, kita sambung lagi. Wa yahdi bihi kathira. Okey, tanwin 2 bila berhenti jadi apa? Satu baris. Lepas tu berapa harakat? 2 harakat. Okey, nama dia apa? Kalau tajwidnya nama mad iwad. Tak apa. Yang penting tahu baca dulu. Ikut saya baca. Okey? Okey, kita ambil lagi semula daripada depan. Yudillu bihi kathiran. Masukkan dekat waw. Kathiran wa yahdi bihi kathira. Okey, sambung bawah. Wa ma panjang ada alif 2 harakat. Okey, terima kasih bagi yang beritahu okey. Wa ma yudillu bihi. Okey, yudil. Tengok kat atas dia apa? Yudil. Di ni huruf dad, baris bawah sabdukan dengan lam. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Kalau saya ajar kanak-kanak, saya awal-awal kalau dia baca, dia dah pandai. Okey, kanak-kanak kalau dia dah kenal huruf tapi kadang dia tak reti nak sabdu kat depan kan, nanti saya akan cakap, okey, tengok depan ada sabdu tak? Ada mati tak? Ni tips kalau nak ajar kanak-kanak. Suruh dia tengok depan sikit. Okey. Sebab kita nak ajar mata tu tengok ke hadapan. Sebab baca Al-Quran pergerakan ke depan. Ada mati ke depan? Ada sabdu ke? Macam tu. Nanti lama-lama mata kita memang okey, boleh cepat tangkap ke depan. Itulah yang terjadi kepada pelajar-pelajar tahfiz. Dia orang kan laju, dia baca kat sini tahu mulut, tapi mata dia dah sampai kat sini hujung. Macam tu. Okey, tapi tak apa, kita akan ajar. Okey, kita ajar mata kita sekarang. Okey, sambung. Wa ma panjang yudillu bihi. Ini apa? Tengok. Kalau macam ni, ni kepala ya satu je, tak ada ombak. Jadi ni 2 harakat. Tetapi yang ni bila ada ombak doublekan daripada 2. Jadi hi ni kena panjang 4 atau 5 pun boleh. Okey. Jadi kena panjang 4 atau 5. Wa ma yudillu bihi illal. Tengok. Ingat pergerakan ke depan, i ada sabdu dengan lam alif. Ingat kan? Lam alif kena lam dulu. Jadi ni sabdu dengan lam. Lepas tu la ni mati pula dengan lam depan lagi sikit. Gerakkan mata ke depan sikit. Illal fa. Ada alif kecil panjang 2 harakat. Illal fasiqin. Panjangkan ada ya. Lepas tu matikan nun. Okey, matikan nun sebab berhenti. Apa saya cakap? Berhenti, matikan huruf yang berbaris paling last. Illal fasiqin. Lagi sekali. Ambil daripada depan. Ingat, masukkan di kat lam. Hi panjang 4 atau 5 harakat. Il masuk lal. La masukkan lam. Okey, boleh? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alhamdulillah.
dah ayat 26 dah sedikit cerita pasal ayat 26. Apa cerita pasal ayat 26 ni? Allah ceritakan dalam ayat 26 ini adalah perbezaan antara sikap orang yang beriman dengan orang kafir, iaitu orang yang beriman selalu dapat mengambil hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekecil semut ataupun sekecil nyamuk. Itu ciri-ciri orang beriman yang Allah nak ceritakan. Maksudnya dapat pengajaran, tahu hikmah di sebalik walaupun sekecil-kecil kejadian makhluk tu. Nyamuk dalam surah ni, dalam ayat ni Allah bagi perumpamaan seekor nyamuk tau. Untuk ni. Dan sambung lagi bahkan hal itu semakin meningkatkan keimanan mereka. Maksudnya orang yang beriman ni dia faham setiap hikmah kejadian makhluk tu walaupun sekecil nyamuk, dan meningkatkan lagi keimanan mereka. Sebaliknya pula Allah cerita, orang-orang yang ingkar, mereka langsung tak peduli tentang ciptaan Allah dan hikmahnya. Orang yang ingkar, orang yang kafir, dia tak kisah nyamuk ke apa ke, dia tak kisah dan tak nak tahu pun apa hikmahnya, dan dia tak menyedari pun apa hikmahnya yang Allah jadikan tu. Akan tetapi semua itu bagi mereka hanya menambah kesesatan dan kederhakaan. Tu cerita pasal ayat 26. Allah bagi cerita, Allah bezakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. InsyaAllah. InsyaAllah semoga kita saya doakan semua jadi orang yang beriman di samping kita baca Al-Quran ni. Macam tu. Okay, best tau. Bacalah Al-Quran. Cerita Al-Quran ni best sebenarnya. Kadang bila baca Al-Quran kan kita akan rasa, ya Allah, Allah sayangnya kat kita. Sebenarnya betul. Okay. Kita sambung ayat 27. Boleh? Tak apa kalau ada yang ada kerja nak live ke dulu, tak apa, nanti boleh sambung nanti saya punya live nanti bila-bila, sebab live ni bila dah habis live dia akan upload dekat kita punya page. Jadi boleh sambung semula Okey. Kita sambung ayat 27. Ayat 27. Okey, tadi sedikit cerita ayat 26, cerita yang macam mana apa yang Allah nak ceritakan pada kita. Okey, ayat 27. Allazi mati sabdu dengan lam. Allazi panjang ada ya. Allazi. Okey, alif lam, kalau dia alif lam confirm dia kena baca al. Lepas tu kan saya beritahu selalu lam kalau sabdu dia maksudnya dia guna 2 kali. Jadi dah ada baris dia. Allazi panjang 2 harakat. Ni nun tak ada tanda mati. Sebenarnya ya ni mati dengan nun, tapi dah tak ada tanda mati, jadi dia ikhfa hakiki. Kena dengungkan. Ustazah macam mana nak ikhfa hakiki? Tak apa, ikut saya je. Okey, ikut saya. Yang bersedia sebut huruf qaf Yanqudu. Okay, du panjang 2 harakat. Dot. Du. Panjang 2 harakat. Yanquduna alladzina yanquduna mati dengan ahdallahi. Matikan sabdu dengan nama Allah. Ahdallahi, nama Allah panjang 2 harakat Ahdallahi mim. Ni mim toge. Jumpa dah mim toge kita. Okey, maksud mim toge ni tukarkan. Sepatutnya mi ni mati dengan nun, tapi matikan dengan mim, tukarkan pada mim toge ni. Jadi mim mi mati dengan mim. Mim tahan 2 harakat dengung. Mim ba'di mi. Mi panjang ada 2 harakat. Mithaqihi. Tengok, sa panjang ada alif kecil. Qihi panjang, lepas tu ada ya. Mad silah qasirah. Kalau tak ingat nama tak apa, tapi ini tanda panjang 2 harakat untuk hi ni.
Okey, tak nampak ke tepi ke? Kejap Okey, boleh? Allahu Akbar. Okey. Okey. Saya harap nampak Kalau tak nampak beritahu lagi. Puan Latifah Endut kalau tak nampak nanti beritahu saya lagi. Okey. Mithaqihi, hi panjang 2 harakat. Okey, mi pun panjang 2 harakat, sa panjang, lepas tu ada alif kan. Alif ni bukan tanda baris atas bunyi, tapi dia tanda panjang 2 harakat. Okey, lagi sekali, mi mati dengan mim. Ni tukar. Okey, mi mati dengan mim, masukkan mim. Min ba'dihi minta maaf mata ni. Min ba'di mithaqihi, hi panjang 2 harakat. Wa yaq, ya mati dekat qaf. Masih tak nampak okey, kejap. Puan Latifah Endut tu tak nampak yang you sola ni ke? Hujung ni nampak tak? Yang mana tak nampak? Sini atau sini? Okey, saya tolak atas sikit. Nampak tak? Nampak? Okey. Okey, kita sambung Wa yaqta'u. Okey, ni ya mati dengan qaf. Dah okey. Okey, terima kasih. Okey. Ya mati dengan qaf. Qaf bila mati ada pantulkan sikit. Wa yaqta'u, ni ta. Ni ta, ini ta bukan sad. Ni ta, ini qaf. Qaf ni mati. Bila qaf mati pantulkan sikit. Wa yaqta'una ma. Tengok, ada ni lah ombak lah ustazah. Ada orang panggil cacing. Saya panggil ombak Selepas ombak atau cacing ni jumpa dengan hamzah berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Jadi ma ni panjang 4 atau 5 harakat. Lagi sekali. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Amarallahu bihi. Okey, tengok. Amara, ra sabdu dengan nama Allah. Baris, kalau nama Allah sebelum tu baris atas tebalkan nama Allah tu. Amarallahu bihi. Ya, mim ba'di. Tadi saya yang tersilap perkataan ni. Mata nampak lain. Itulah saya. Guru pun boleh nampak lain mata. Okey. Okey, bihi. Hi panjang berapa? Hi panjang 4 atau 5 harakat. Tengok ni, kepala ya, lepas tu ada ombak. Doublekan 2. Kalau kepala ya macam ni sahaja 2 harakat. Ini ada ombak. 4 atau 5 harakat untuk hi ni. Okey, lagi kita baca. Okey, ambil daripada ni. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi masuk dengan dekat ya. Nun dah tak ada tanda mati. Maksudnya dia dah tak baca dengan nun yang sempurna. Jadi kena masuk kat ya. Kalau okey, saya bagi formula Kalau selepas nun mati yang tak ada tanda mati, benda tu selepas tu adalah huruf ya atau waw, masuk dekat ya atau waw tu. So selepas nun mati yang tak ada tanda mati ni, dia ya. Tak nampak lagi. Memang tak nampak ke? Okey, boleh tak? Okey. Lepas nun atau nun tak ada tanda mati, lepas tu ya atau waw, masuk kat kalau jumpa dengan ya, masuk kat ya. Kalau jumpa kat waw, masuk kat waw. Dalam kes ni, nun mati yang tak ada tanda mati ni, dia adalah ya, bertemu dengan ya. Jadi masukkan ayyusala. You panjang ada waw. Ayyusala. Masuk kat ya, tahan 2 harakat. Dengan dengung dengung ni maksudnya dia naik, bacaan tu dia naik dekat hidung kita. Ayyusala wa yuf. Okey, boleh? Ayyusala wa yuf
sidu, wa yuf, yu mati dengan fa, wa yufsidu, du panjang ada 2 harakat, wa yufsiduna fil, fi mati dengan lam depan sikit. Kanan lah tak nampak ya. Allah. Sekejap. Okey. Tak sebab sini nampak. Okey. Okey. Wa yufsidu. Okey, du panjang. Alah. Sekejap. Okey. Wa yufsiduna fil, fi mati dengan lam, okey, di ni. Okey, bila kita berhenti kat sini, matikan huruf dad. Okey, matikan huruf dad. Tapi huruf dad jangan bunyi d. Dia macam parkingkan tepi lidah dekat gigi geraham belah atas belah kanan ataupun belah kiri. Tengok kita sesuai belah mana. Okey? Okey. Okey. Wa yufsiduna fil ard. Matikan ra, lepas tu matikan dad. Dad, makhraj dia adalah tepi lidah kita, bukan hujung lidah, tapi tepi lidah tekan dekat gigi geraham belah atas, belah dalam tu. Macam kita tolak matikan matikan dad. Bukan hujung lidah, bukannya bukan macam tu, tapi dia macam tu. Jom kat sini, wa yufsiduna fil ard. Okey, boleh? Okey, sambung. U tak panjang sebab waw ni ada tanda kosong sengit. Waw ni ada tanda kosong sengit, jadi dia tak guna walaupun baris dia ada depan, jadi tak boleh panjang. Terus baca la. La pula ada tanda ombak. Tanda ombak bertemu lepas tu hamzah. Confirm berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Tapi tengok, ombak hamzah ni duduk seorang macam ni. Dia bukan dengan alif. Jadi ini mad wajib. Mad wajib muttasil. Jadi tapi ala kulli hal pun dibaca 4 atau 5 harakat. Panjangkan la ini 4 atau 5 harakat. Ulaika humul. Baca Al-Quran pergerakan ke depan, mu mati dengan lam. Humul kha panjang ada alif kecil. Humul khasirun. Ru panjang matikan nun. Humul khasirun. Okey, lagi sekali. Ulaika humul khasirun. Bunyikan kha betul-betul. Kha. Macam tu. Okey, boleh. Okey. Saya naikkan sikit. Okey. Kita pergi ayat 28. Ka mati dengan ya. Ta mati dengan kaf. Kaifatak furu. Ru panjang ada waw. Nabillahi. Bi mati dengan bi sabdungan nama Allah, lam. Billahi. Jangan tebalkan sebab baris bawah sebelum nama Allah, kalau baris atas boleh tebal ballahi, tapi dia baris bawah. Baris bawah nipis. Billahi wa kun. Nun tak ada tanda mati tapi bertemu dengan ta. Bukan ya kan? Jadi jangan masuk. Tapi kita gantungkan lidah sikit. Wa kun, lepas tu bersedia sebut ta. Wa kuntum. Tahan 2 harakat dekat sini, ada dengung 2 harakat. Wa kuntum. Lagi sekali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Wa kuntum. Cara baca ikhfa hakiki. Itu ikhfa hakiki. Tak apa, ikut je saya baca kalau tak ingat nama hukum. Okey, mati dengan mim. Wa panjang 2 harakat, lepas tu tan. Tan, tapi dia sengit. Sengitlah ustazah. Bila sengit macam ni, amwatan fa'ahyakum.
amwatan. Tanwinkan 2 fa. Yes, baris bawah memang nipis. Betul. Sebelum nama Allah, kalau baris bawah kena nipis. Billahi. Okey, jangan tebal. Sebab dulu saya ada tau, ni anak murid saya kecil lah. Jadi dia baca billah. Tapi alhamdulillah sekarang dia okey dah. Dia dah nipiskan billahi. Okey, sambung. Okey, billahi wa kuntum amwatan. Ni ikhfa hakiki juga. Ingat, ikhfa hakiki cara dia baca macam mana? Dengung, lepas tu bersedia nak sebut huruf selepas tu fa. Jadi kalau selepas huruf tu fa, bersedia sebut huruf fa. Kalau macam ni pun ikhfa hakiki tapi nun mati bertemu dengan ta. Selepas dia ta. Jadi kuntum tu lepas tu bersedia sebut huruf ta. Tapi yang ni fa. So amwatan fa ahyakum. Ya panjang ada alif kecil, lepas tu kum. Okey, kita try baca. Kita try baca daripada sini ke sini. Okey, boleh? Ambil nafas betul-betul. Okey, lepas tu lepas di tengah baca tu lepas ni sikit-sikit. Okey. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ha nipiskan fa ahyakum. Okey, sambung. Sabdu dengan mim. Tha hujung lidah di antara dua gigi. Summa yumitukum. Mi panjang ada ya lepas dia. Yumitukum. Ku mati dengan mim. Jangan baca macam ni. Summa yumitukum. Kan? Dia kum. Kaf depan ku mati dengan mim. Summa yumitukum. Berarti lagi sekali. Sa hujung lidah di antara dua gigi. Sabdu dengan mim sabdu tahan 2 harakat. Summa yuh. Ni ya mati dengan ha. Baris depan yu mati dengan ha. Yuh. Yi 2 harakat sebab lepas tu ada ya lagi. Jadi panjang 2 harakat. Summa yuhyikum summa ilai. Summa ilai. Su mati dengan su. Sa hujung lidah di antara gigi. Sabdu dengan mim. Summa ilaihi turja'un. Okey. Tur mati dengan ra. Ja'in. Panjangkan. Lepas tu matikan nun sebab kita berhenti. Bila berhenti apa saya kata? Matikan nun tu. Betul-betul. Saya tahu ada yang cakap tu. Kan? Pandai dah. InsyaAllah. Okey, kita baca lagi Okey, kita baca dari depan. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Okey, matikan nun Huwallazi. Tengok, baca Al-Quran pergerakan ke depan. Wa sabdu dengan lam. Okey. Huwallazi. Hujung lidah di antara 2 gigi. Panjang. Ya ni ada. Panjang 2 harakat. Khalaqalakum. Hati-hati kat sini. Kita takut sebab kha tebal. Qa tebal. Nanti la ni jadi macam ni. Khalaqalakum. Kan? Alamak. Kan? Jangan macam tu sangat. So kena baca khalaqalakum. Wah, cantik kan bacaan. Itulah dinamakan tu fasahah dia. Okey, lagi sekali. Huwallazi khalaqalakum. Ada sabdu kat depan mim. Sabdu tahan 2 harakat. Lakum ma panjang 2 harakat. Okey. Fi mati dengan lam. Tengok depan sikit. Bacaan Al-Quran ke depan sikit. Kita tengok pergerakan ke depan. Fil ardi. Mati dengan ra. Mati dengan ra. Di. Ja. Dot. Jami'an. Alamak. Ni ustazah ni apa? Ni ikhfa. Jadi dengung bersedia sebut tha.
Sebab selepas tu huruf tu start. Jadi kita baca mi panjang ada ya lepas dia. Alhamdulillah. Jami'an thummas sabdukan mim thummastawa thummas ma mati dengan sin. Tengok pergerakan ke depan sikit. Tawa, wa panjang berapa harakat? Tengok ada apa? Ombak. Lepas tu bertemu dengan hamzah. Jadi wa berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Jadi thummastawa ilas. Tengok. Apa dia? Okey. Ilas sama ilas. La sabdu dengan sin dekat bawah. Tengok sikit ke depan Kalau katalah kita baca ila, lepas tu alamak ustazah kan, baru nampak. Jadi ulang balik. Ilas sama, masukkan terus dia tidak macam berhenti ataupun di antara ila ni jangan tarik panjang sabdu kat bawah sin. Masuk terus. Jadi kalau terberhenti ataupun kita tarik panjang, ulang semula bacaan. Ilas sama ma panjang ada ombak. Kan? Ma panjang berapa? Ombak ni bertemu dengan hamzah. Confirm ma berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Okey, katalah nak kenal sikit nama hukum. Selepas ombak hamzah duduk seorang-seorang, bukan ada alif. Jadi mad wajib mutasil. Dia bukan mad jaiz. Tengok. Ini ombak, lepas dia hamzah ada alif. Ni mad apa? Baca 4-5 harakat juga. Ya, betul. Tapi nama dia ni mad jaiz munfasil. Hamzah ada alif. Tapi ni lepas ombak hamzah dia seorang-seorang. Jadi ni mad wajib. Tapi ala kulli hal pun kedua-duanya kita baca 4 atau 5 harakat. So baca tahu dulu, insya-Allah. Lepas ni kita sikit-sikit ingat nama hukum. InsyaAllah. Okey, kita sambung. Ila sama, ma panjang 4 atau 5 harakat. Ifasawwa, fasawwa, masukkan dekat waw. Okey. Sa masuk kat waw. Wa panjang, lepas tu ada alif kecil. Wa lepas tu ada alif kecil. Jadi kena panjang. Ingat, alif kecil bukan tanda baris bunyi, tetapi tanda panjang 2 harakat. Fasawwahun, hu sabdu dengan nun, tahan nun sabdu ni 2 harakat. Fasawwahun nasab, sa mati dengan ba. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi sa mati dengan ba. Sab'a sama, sab'a ain, sab'a samawat. Sama ma panjang ada alif kecil, wa pun panjang ada alif kecil. Lepas tu kita nak berhenti. Jadi kalau berhenti, kita matikan huruf yang ada baris paling terakhir. Jadi baca dia samawat. Matikan ta. Boleh? Okey, kita cuba baca daripada ni daripada awal ni. Okey, baca awal. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Mati situ. Sabdu dengan mim. Summastawa ila sama. Boleh mati kat sini sebenarnya. Lepas tu kita boleh ambil kat sini balik. Summastawa ila samai fasawwahun. Kalau tak cukup nafas boleh mati kat situ. Tapi bila mati dekat nun sabdu, tahan 2 harakat. Lepas tu ambil balik. Fasawwahun sab'a samawat. Okey, boleh? Okey. Wa huwa bikul, ku ni sabdu dengan lam. Wa huwa bikulli syai, wa huwa bikulli syai. Sya mati dengan ya. Bila baris atas mati dengan ya, dia bunyi syai. Sya mati dengan ya, ada bunyi ai kan belakang. Wa huwa bikulli syai'in. Hamzah in,
alim. Panjang, ada ya panjang. Lepas tu bila berhenti, matikan huruf yang paling terakhir, lim. Tu lagi sekali. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ni in. Jangan tekan dekat sini sebab dia izhar. Tengok. Ini tanwin yang selari. Dia selari. Maksudnya dia jelaskan bunyi dia. Bila jelas, dia tak ada dengung dan jangan tahan lama. Syai'in, tak boleh. Dia kena sekejap je. Satu huruf, kena sekejap je. Syai'in alim. Jelaskan, touch and go. In alim. Terus. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey. Alhamdulillah. Selesai kita pengajian kita hari ini, muka surat 5 surah Al-Baqarah. Okey, insya-Allah. So kita belajar slow-slow insya-Allah. So kalau yang baru masuk pertengahan nak ulang semula, nanti boleh ulang semula saya punya live ni. Okey, daripada awal muka surat 5 surah Al-Baqarah ayat 25 hingga 29. Dan tadi saya suka ingatkan bahawa bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari akhirat kita. Sebenarnya bukan Al-Quran tu memberi syafaat di akhirat saja, tapi di dunia sendiri Al-Quran tu pun memberi syafaat, iaitu syafaat ni pertolongan. Sebab dalam Al-Quran ni ada berbagai-bagai cerita. Al-Quran itu juga huda, Al-Quran itu juga ada penyembuhnya. Al-Quran juga sebagai penerang hati. Al-Quran juga bagi ketenangan kepada kita semua. Sebab Al-Quran itu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi peringatan. Dan ingat, belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran itu juga tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu, Rasulullah terima Al-Quran ni sepanjang 23 atau 24 tahun. Al-Quran Allah turunkan, ya Allah. Rasulullah terima Al-Quran ni 23 hingga 24 tahun. Dan dalam satu-satu masa, ayat Al-Quran diturunkan pun dalam 5 hingga ke 7 ayat je. Yang saya tahulah. Sebab memang tak banyak. Dia tak banyak sekali. Tak ada satu Al-Quran turun satu gedebuk, tak. Tetapi mula-mula macam ni Al-Quran ini Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, turun ke Baitul Izzah langit dunia dalam satu malam. Itu yang dinamakan nuzul Al-Quran. Dan daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, itu yang selama 23 hingga 24 tahun yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Itu cerita dia. Allah tak turunkan sekali banyak sekedebuk kepada Rasulullah. Allah turunkan 5 ke 7 ayat, Rasulullah terima, Rasulullah sebarkan kepada sahabat-sahabat. Lepas tu mereka amalkan, lepas tu baru turun yang seterusnya, baru turun. Sebab tu setiap ayat tu kadang diterangkan ada sebab kenapa diturunkan ayat Al-Quran itu, iaitu asbabun nuzul. InsyaAllah. So, seronok tak? Seronok kan? Baca Al-Quran setiap hari, insyaAllah. Sebab saya nak semua orang rasa jatuh cinta berkali-kali dengan Al-Quran itu, dengan kata-kata Allah itu, insyaAllah. So, itu je. Okey, untuk hari ini, Sadaqallahul Azim. Kita baca doa tilawah kejap. Takut lupa lah. Okey, kita baca doa tilawah sebelum habis kelas. Okey, sebab doa tilawah ni besar doa dia. Kalau nanti boleh tengok maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. InsyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, jangan lupa malam ni kita ada kelas asas dia macam kelas Iqra bersama Ustaz Abdul Somad dekat page ni juga. Okey, insya-Allah malam ni pukul 8 malam. Okey. Dan besok macam biasa insya-Allah pukul 2 petang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, baca Al-Quran insya-Allah.